Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli bersama rakan penyampai Jiji Ahmad dalam Awani Pagi segmen Realiti Rakyat. Dan fasa ketiga Perintah Kawalan dan Pergerakan Pemulihan ini dilihat sangat penting sebagai usaha negara kita serta seluruh dunia ketika ini dalam cuba mencari jalan tengah untuk seimbangkan antara kepentingan menjana semula ekonomi dan dalam masa yang sama kepentingan kesihatan dan keselamatan rakyat. Dan kami di Astro Awani akan membawakan realiti rakyat tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani. Untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting. Oleh itu, dari setiap sektor, kami akan rungkaikan permasalahan dan cabaran dalam mencari penyelesaian. Ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Jadi, segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razi Mat Jidin memaklumkan pembukaan semula sekolah pada 24 Jun ini melibatkan 500,444 orang pelajar dari 2,440 buah sekolah murid yang mengambil kelas peperiksaan awam dan peperiksaan antarabangsa yang setara seluruh negara. Tapi jangan dilupa pelajar yang bersekolah tadika sehingga tingkatan 4 masih lagi meneruskan pembelajaran secara maya di rumah. Yang pasti pembukaan sekolah secara berperingkat ini kita dapat saksikan pengumumannya kelak, tetapi selain penerimaan pelajar-pelajar dan tenaga pengajar, cabaran juga perlu diteliti agar sektor pendidikan kita dapat menjadi lebih baik dan baik lagi dalam mengadaptasi norma baru ini. Dan untuk itu bersedia di talian Skype kita adalah Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Selamat pagi Prof. Terima kasih kerana sudi bersama dengan segmen Realiti Rakyat di Awani Pagi. Kita teruskan dengan soalannya. Bagaimana Prof melihat garis panduan yang dikeluarkan oleh kementerian bila pelajar kita, tenaga pengajar juga akan memulakan sesi persekolahan dalam norma baharu 24 Jun ini? Alhamdulillah, saya nampak usaha-usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia amat menggalakkan dalam meraihkan pelajar-pelajar kita balik untuk ke sekolah dan terus mendapat pendidikan mereka. Saya merasakan imbangan yang dikatakan dengan ekonomi ini mesti sejajar dengan imbangan pendidikan. Kalau kita bercakap tentang norma baru, mesti ada elemen-elemen pendidikan yang ada di situ, barulah kita boleh mewar-warkan yang baru. Kalau kita tidak kalau kita pendamlah aspek pendidikan ini, yang baru itu tidak akan terselah. Malah kita akan balik kepada cara-cara lama kalau kita tidak mendidik mereka dengan cara baru, nilai baru dan budaya baru. Jadi imbangan pendidikan ini saya rasa amat penting dalam kita mencari usaha dan penyelesaian yang baru yang lebih selesa dalam keadaan wabak yang ada hari ini. Jadi saya tahniah saya ucapkan. Baik, Prof. Pembelajaran secara e-learning telah pun cuba diterapkan. Jadi kita dikira sudah pun memasuki ke fasa hadapan ataupun masa hadapan ini. Melihat kepada perkembangan ini, bagaimana kita boleh memperkasakan e-learning dalam sistem pendidikan norma baru ini, Prof? Ini satu perkara yang mungkin saya agak bimbang apabila kita mengutarakan satu-satunya dalam menentukan sama ada pendidikan itu akan berkembang. Dalam pendidikan ada 3 perkara yang saya sendiri tekankan. Pertamanya, pendidikan yang nak kita bawa mesti berkualiti. Kualitinya itu mesti dipertahankan. Tidak kira apa bendanya, mesti ada kualiti. Kalau kualitinya merosot, maknanya pendidikan kita akan menyorot ke belakang. Ya. Keduanya, dalam kita mencapai kualiti itu mesti ada satu keseimbangan. Maknanya semua orang kalau boleh mendapat pendidikan yang sama, tidak kira di luar bandar, tidak kira di bandar, tidak kira yang kaya, tidak kira yang miskin, tidak kira di mana saja, mesti ada satu kesamarataan. Kalau hanya sekelompok saja yang mendapat, yang sekelompok lagi tidak mendapat, tidak ada kesamarataan, maka kualiti yang saya katakan tadi itu dia terjejas. Ya. Dan dalam pendidikan, pencapaian terakhirnya adalah keadilan. Adakah apa yang kita utarakan itu mendapat keadilan bagi semua?
Kalau itu ada dan benda itu boleh dilakukan. Saya bimbang kalau kita bercakap tentang pendidikan atas talian ini. Walaupun istilahnya nampak senang, tapi melaksanakannya tidak mudah. Betul. Kita di universiti pun mempunyai masalah untuk melaksanakannya. Kita lihat misalnya dalam DIA saja bila kita buat surveinya, 25% di antara pelajar-pelajar kita tidak ada pencapaian dari segi konektivitinya ataupun peralatannya atau perantinya ataupun kedudukan mereka di rumah sendiri tidak sesuai untuk pembelajaran. Ini soal-soal yang perlu kita teliti sebelum kita mewar-warkan sesuatu. Dari universiti ini misalnya kita mengajak mereka balik. Kalau mereka tidak ada, balik-balik ke kampus supaya kita dapat memberi mereka semua yang perlu bagi mereka supaya ketiga-tiga kualiti, keserataan dan keadilan tadi dapat kita sempurnakan. Saya tidak mahu membuat apa-apa komen, tapi pihak yang mengutarakan ini mesti ada 3 benda ini. Kalau tidak ada 3 benda ini, kita perlu fikir balik macam mana kita boleh mewujudkan 3 aspek. Kualiti, kesamarataan dan pendidikan keadilan ini. Kerana ini adalah kesudahannya apa yang kita hendak daripada pendidikan. Kalau kita hanya mengadakan benda ini dan ini akan menjadikan satu lagi ruang ataupun jurang di antara pelajar kita, maknanya pendidikan kita belum sempurna lagi. Itu komen saya dalam hal ini. Prof, tapi melihat ya hampir 3 bulan kita menjalani PKP ini, dalam masa yang sama pembelajaran atas talian atau secara maya ini seakan tiada pilihan ketika itu dan ketika ini. Perlu dilakukan secara segera oleh tenaga pengajar, perlu adaptasi dengan secara segera. Dan bagaimana Prof melihat, ya betul kita mungkin asas infrastrukturnya masih belum sama di kebanyakan penerimaan oleh pelajar, tenaga pengajar dan sebagainya. Adakah di masa hadapan ataupun selepas ini negara perlu memikirkan bentuk bantuan kepada pelajar? Mungkin tidak lagi bantuan buku-buku tetapi laptop, capaian internet sebagainya. Bagaimana Prof melihat? Ini sudah pun berlaku. Kalau tak salah saya dulu di kementerian dulu misalnya kita menghagihkan laptop begitu banyak, ya, di luar bandar misalnya. Ya. Tapi ternyata sekarang ini banyak daripada laptop itu masih di dalam kotak mereka sendiri. Kerana apa? Kerana banyak di antara tempat-tempat ini tidak ada pun misalnya supply ataupun bekalan elektrik yang memuaskan yang boleh kita gunakan. Jadi kalau kita balik kepada soal ini, soalnya lebih asas daripada hanya memberi laptop, mengajar guru. Prasarananya mungkin tidak ada. Saya pernah pergi ke sekolah-sekolah ataupun di tempat-tempat yang dipanggil sebagai kampung tanpa wire. Kononnya kita boleh menggunakan peranti ataupun alat-alat ini tanpa wire. Tetapi kita dapati banyak di antara kampung-kampung ini tidak dapat menggunakan sama sekali benda-benda ini. Jadi soal yang saya nak bawa di sini, memang niatnya baik, tapi sudahkah kita bersedia dari segi asas-asas yang pokok bagi kita untuk melaksanakan ini? Kerana pelajar-pelajar di luar bandar, kesudahannya kalau kita tidak pastikan, mereka akan terus tercicir. Walaupun negara sudah maju, tapi kelompok-kelompok ini akan terus tercicir. Bukan salah mereka, tetapi mereka tidak mendapat jaminan ataupun kesempurnaan pendidikan yang betul. Ini yang saya maksudkan dengan keadilan tadi. Adakah kita adil dalam mengagih pendidikan bagi mereka-mereka yang tidak ada prasarana yang begitu asas bagi mereka? Pokoknya, ini bukan satu penyelesaian cepat. This is not a fast food thing. Jadi benda ini perlu perancangan yang cukup panjang. Untuk mengajar secara atas talian ini mempunyai satu teknik, mempunyai satu latihan yang mungkin mengambil setahun ataupun lebih daripada itu. Belajar daripada atas talian itu juga mempunyai satu teknik yang lain. Belajar dengan guru bersemuka, dengan belajar tanpa guru ataupun menggunakan atas talian, ada satu pendekatan yang amat berbeza sekali. Yang kita kadang-kadang tidak dapat merasainya kerana kita tidak terlatih dalam hal ini. Di universiti pun kita menghadapi masalah seumpama ini, apalagi kalau di sekolah, kalau kita mengatakan 500 juta tadi, mempunyai banyak masalah-masalah yang akan timbul dan kesudahannya nanti pelajar-pelajar yang tidak dapat pendidikan begini akan mendapat satu lagi masalah, iaitu stres. Ya, masalah yang dikatakan sekarang ni kesihatan mental menjadi satu wabak baru nanti kalau kita tidak tangani ini dengan cara yang betul. Ini yang perlu kita lihat jauh ke hadapan sebelum kita memberi satu-satu keputusan yang agaknya mutamat. Semua orang mesti buat begini tanpa kita mengambil kira keadaan sebenarnya di tempat-tempat yang
terlibat khususnya di pendalaman di Sabah, Sarawak dan sebagainya. Ini pokok yang perlu kita bahaskan dan perbahasan ini perlu diketengahkan supaya semua orang dapat memberi pendapat supaya kita dapat penyelesaian baru untuk rakyat dalam membentuk satu lagi norma baru yang dikatakan selalu. Baik, saya setuju apa yang Prof katakan sebentar tadi, iaitu pendidikan ini mesti ada kualiti kesamarataan dan juga keadilan. Dan dalam kerajaan ingin mewujudkan satu ekosistem yang baru, pembelajaran dalam talian, ia harus melihat kepada ketiga-tiga faktor yang Prof katakan sebentar tadi. Dari segi Prof sendiri mungkin ada saranan kepada pihak kerajaan ataupun kita ingin mengetahui dari segi strukturnya bagaimana agaknya kerajaan ingin memperkasakan pembelajaran dalam talian ini. Fasa pertama, apa yang kerajaan harus lakukan? Mungkin dari segi penyediaan gadget dan penyediaan peranti dan sebagainya, dari segi perluasan jaringan internet dan sebagainya. Bagaimana agaknya Prof melihat? Ya. Okey, bagi kita untuk jangka pendek ini, untuk menyelesaikan masalah, misalnya pelajar-pelajar yang masih terpaksa di rumah, atas apa saja alasannya, ya, kita bukan menggunakan istilah atas talian. Atas talian ini adalah satu pendekatan yang khusus. Kita mungkin terpaksa menggunakan macam dulu, kita mungkin boleh menggunakan televisyen. Ya, KPM mempunyai satu peralatan menggunakan TV pendidikan yang baik. Ini boleh kita ketengahkan balik. Walaupun ini bukan teknologi tinggi ataupun high-tech, tapi dia menyampaikan apa yang hendak kita sampaikan kepada pelajar dengan cara yang lebih sempurna kalau mereka tidak ada konektiviti ataupun tidak ada peralatan ataupun memakan masa yang banyak untuk melatih mereka. Kita boleh balik menggunakan pendidikan, TV pendidikan sebagai satu cara yang lebih sempurna bagi saya. Ini sudah pun ada. Mengapa tidak gerakkan untuk mengatasi untuk sementara supaya sebelum kita dapat membina satu prasarana yang lebih baik bagi mereka untuk mendapat pendidikan yang lebih sempurna. So soal teknologi ini kita mungkin terpaksa menyorot balik kepada teknologi yang low tech, tetapi kesudahannya mencapai tiga aspek tadi. Quality, kesamarataan dan keadilan itu, dan menyempurnakan pendidikan secara maya walaupun mereka tidak bersemuka dalam konteks ini. Prof, melihat tanggungjawab, kita tengok dari segi tenaga pengajar juga, tanggungjawab yang digalas oleh tenaga pengajar ketika ini. Mereka kita lihat begitu cekal, tetap gigih mengajar walaupun mungkin ada para guru yang tidak ada asas melakukannya secara atas talian. Pandangan Prof, apa yang sangat diperlukan oleh barisan tenaga pengajar dalam kita nak pastikan tenaga pengajar juga bersedia dan diperkasakan dalam menjalankan tugas dengan baik dalam norma baharu ni? Ini yang kita balik pada tadi. Kalau kita mengatakan teknologi tinggi dan mereka tidak ada asas untuk mengajar, maknanya mereka tidak boleh mengajar. Kalau tidak ada asas, maknanya pencapaian ataupun pengajaran yang dilakukan mungkin kualiti rendah dan menjejas kualiti. Jadi kita balik kepada mana tahap keupayaan pengajar kita. Kalau tahapnya hanya untuk menggunakan TV dan sebagainya, itu kita ayuhkan, itu kita dulukan. Ya, sementara kita memberi juga mereka latihan-latihan yang tertentu pada tempat-tempat dan masa-masa yang tertentu. Jadi apa yang ada sekarang ini kita perkasakan dulu. Kita lihat di mana kemampuannya, di mana keupayaannya untuk kita teruskan mereka mendidik dalam konteks yang saya katakan tadi, dan tiga keadilan, kesamarataan dan juga kualiti supaya tidak terjejas, insya-Allah. Ya. Baik, itu dia perkongsian daripada Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, merupakan Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang berkongsi mengenai bagaimana kita ingin memperkasakan sistem pendidikan dalam norma baru ini. Dan saya kira kerajaan juga mempunyai pelbagai inisiatif untuk merencanakan lagi ataupun untuk merancakkan lagi sistem pendidikan kita. Tidak kira menggunakan pelbagai medium-medium seperti apa yang Prof katakan sebentar tadi, menggunakan medium televisyen jika sesebuah kawasan itu tidak mempunyai jaringan internet yang baik dan sebagainya. Dan ini antara saranan-saranan yang telah pun disuarakan dan boleh dipertimbangkan oleh kerajaan melihat kepada isu ini. Dan selepas ini kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Ya.